Sekarang nak makan malam sama pun susah kan? Dekat meja tu pun tak boleh nak makan sama. Yang penting cari rezeki yang halal. Tu yang tak tahu, bila kita makan sama, kita tak tahu. Ayah nak ayam tu sikit, dia cubit ayam tu letak dekat pinggan anak. Dia tak sedar dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Tu yang maknya pun minta, bang nak sayur tu sikit, buka mulut. Malulah. Malu apa? Awak kan isteri saya. Yelah. Dia pun suap. Dia suapnya anak tak pernah tengok. Uyuh. Itu masuk bahagia. Dah sah kan, suami isteri tak nak bercinta, macam mana? Barulah orang kata dapat mempertingkatkan perasaan kasih dan sayang tu. Maklah 4S tuan-tuan. Solat sama-sama. Solat sama-sama. Yang kedua, makan sama-sama. S tu sama-sama. Yang ketiga, tidur sama-sama. Yang muda ni saya tak risau, yang tua ni kadang-kadang pergi tidur luar, menyemak aje lah perempuan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, berbahagia Datuk Orang Kaya Maha Bijaya Kelang, Datuk Setia Haji Muhammad Khusrin bin Haji Munawi. Itu juga yang berusaha pegawai takbir agama, pejabat agama Islam daerah Kelang, Ustaz Mahdi Al-Hilmi bin Arsyad. Seterusnya wakil dari jabatan-jabatan kerajaan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hari ini topik yang telah diamanahkan adalah keluarga bahagia titian ke syurga. Jadi makna kata bahagia ni kan, bahagia ni adalah tak kuat ni. Kamera minta tukar. Cubaan okey. Jadi bahagia ni kan, kita melihat kepada kegembiraan kan, kasih sayang dan kebahagiaan yang nak dikejar, bukan hanya sekadar kebahagiaan yang tersirat saja, tapi kebahagiaan yang tersurat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada yang kata bahagia ni banyak duit bahagia, belum tentu lagi. Ada cakap anak ramai bahagia, pun belum tentu lagi. Pangkat tinggi bahagia, pun belum tentu lagi kan? Tetapi bahagia ni tuan-tuan, kita kena minta daripada Allah SWT. Yang dikaitkan sebagaimana disebut dalam Quran tu, ketenangan kan? Ketenangan, kecenderungan kita kepada pasangan, dan kasih sayang dan perasaan belas kepada pasangan, itu yang membawa kepada bahagia. Ada orang berkahwin kan? Ada orang kahwin sampai 20-30 tahun, lepas 30 tahun cerai. Ada juga. Dulu sebelum PKP, hari ni kahwin, esok cerai. Itu rekod sebelum PKP. Lepas PKP yang terbaru,
Ada yang kahwin dalam majlis yang sama, lepas lelaki itu baca lafaz taklik, terdengar keluarga perempuan tu menjerit-jerit sebut hantaran tak cukup, hantaran tak cukup, lafazkan talak 3 depan semua orang. So kalau nak pecahkan rekod tu, dia kena cerai lepas akad nikah, macam tu lah. Lepas akad kena nikah tu kalau nak pecah rekod lah. Sebab orang kita ni banyak pecah rekod macam tu. Jadi kenapa jadi macam tu? Jadi macam tu kerana masing-masing terlupa untuk melihat objektif, niat dan juga matlamat sebenar ikatan perkahwinan itu. Dalam Islam kita memandang suci, meletakkan perkahwinan itu sebagai satu ikatan yang sangat suci bagi memelihara keturunan, memelihara agama. Tetapi di setengah kawasan di luar negara, kadang kita tengok dia tidak mementingkan ikatan perkahwinan. Perkahwinan ni pada dia hanyalah prosedur saja. Ada orang tu dia artis, dia penyanyi, ahli sukan, kaya-kaya, dia duduk dengan girlfriend dia dalam rumah yang sama, dah ada anak 2-3 orang dah. Kemudian wartawan tanya dia, bila nak kahwin? Dia kata, buat masa ni kami belum terfikir soal kahwin. Bayangkan tu, anak dah 3 tu kan. Kita ni lain, jadi kita tak boleh ikut dah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang baru berkahwin tentu saja mengharapkan keluarga yang baru dibina mendapat ketenangan, sakinah, cinta, kasih sayang, mawaddah dan juga perasaan belas kasihan, belas pada pasangan, iaitu warahmah. Rumah tangga bahagia, dambaan pasangan yang sudah bernikah, rumah tangga bahagia tentunya tidak akan dapat terjadi tanpa adanya proses dan pembelajaran. Itu sebab baru-baru ni saya ada ceramah di Setiawan. Tajuk dia cabaran rumah tangga masa kini. Cabaran rumah tangga masa kini. Cabaran dia ada 3. Sebelum kahwin dah ada 3 cabaran. Selepas kahwin lain. Selepas kahwin ada masalah keuangan, cabaran tak baik dengan mak mentua, tak baik dengan keluarga mertua, tak baik dengan ipaduai, kan? Ada cabaran yang lain tu pula, masalah kehilangan sumber pendapatan, masalah sosial, ikhtilat selepas perkahwinan. Tapi sebelum kahwin, dikenal pasti menurut kajian ada 3 masalah yang utama sebelum kahwin yang boleh menggagalkan hasrat untuk pembinaan keluarga bahagia, berpotensi. Yang pertama, tak mampu. Masalah pertama. Masalah kedua, tak layak. Masalah ketiga, ikhtilat. Masalah pertama, tak mampu. Tak mampu, tak ada duit nak kahwin juga, kan? Tapi ada banyak alternatif. Ada yang tak mampu dari segi keuangan, tapi mampu dari segi nak mendidik keluarga. Jadi keluarganya reda untuk dia menjadi ahli keluarga, kahwinlah dengan anak aku, jaga dia baik-baik, mudah-mudahan murah rezeki kalian. Macam itulah. Yang tak mampu yang lain ni pula, yang masalahnya dah lah tak mampu, tapi dimampukan dengan personal loan. Personal loan tu pula bukannya pakai sistem perbankan Islam, dia pakai pula sistem perbankan konvensional yang mana ada interest riba, dan dengan duit itu buat hantaran, duit tu buat mas kahwin, duit tu nak buat asas untuk pembinaan rumah tangga. Cuba fikir, asas dia, benih dia pun dah masalah. Tu pertama. Kedua, tak layak. Tak layak macam mana? Apa pun tak tahu, kan? Semayang tak, ngaji tak, besok dah kahwin pandailah, macam tu, kan? Tu belum cerita lagi yang dia nak kahwin yang standard international. Tak nak, dia orang Pulau Indah ni, kan? Dia nak Pulau Carry, Wah Kelang juga tu. Macam tu contoh. Dia nak pulau apa? Dia nak pulau kat luar negara. Dia nak yang gelap-gelap, Nkiti Nkutu, Nigeria. Dia nak macam tu. Dia nak yang England, dia nak London, dia nak Spanyol. Tu kita pesan tu, boleh nak kahwin. Saya pesan saya pada siapa yang nak dapat menantu international, letakkan syarat. Ayah tak kisah. Sebab mana sekarang, lagi kita larang, lagi dia buat. Cakap dengan dia, mak tak kisah kau nak kahwin dengan orang macam tu, mak okey je.
Tapi dengan satu syarat, mak minta sangat. Minta dia mendalami Islam paling kurang 6 bulan, lepas tu kahwin lah. Letak syarat. Datang dia dekat masjidnya, Masjid Ar-Rahmah ni. Ya. Datang masjidnya, jumpa imam. Imam pun hadapkan dia 6 bulan. Sebab kita tak nak dia masuk Islam semata-mata sebab nak kahwin. Itu yang berlaku lepas kahwin tu. Dia kata tak apalah, besok dah kahwin, pandailah aku ajar dia. Percayalah, susah. Memang tak ada, kadang tak belajar. Lepas tu dia suruh semayang. Dia suruh lelaki dia semayang. Abang, kenapa abang tak semayang? Engkau yang suruh aku masuk Islam dulu, kau nak suruh aku semayang pula. Dia kata, marah pula. Oh, tak dengar habis segala mic bawa keluar dah. Cubaan nak kena mula balik semula tak ya kan? Nak tahu kan? Jadi ni lain macam punya ni. Jadi makna kata dah lah tak mampu ni, tak layak ni, dia kena bagikan layak, kena belajar. Tu belum cerita lagi yang masuk Islam tu, yang baru masuk Islam lagi taat daripada dia dah lama Islam, ada juga. Bayangkan. Jadi itu yang kedua. Termasuk juga tak layak ni ada satu lagi kategori. Saya waktu berforum dengan Dr. Nick Salida itu dalam tazkirah malam Jumaat, dia kata apa? Orang yang panas baran pun tak layak kahwin. Bayang tu. Panas baran, bengis saja. Dia dah lah tak bermusim, semua musim dia marah. Contohnya belaga sikit marah, belaga sikit marah. Itulah kan. Tapi kalau memang dia boleh mengawal kemarahannya itu, bolehlah dia kahwin. Dan yang ketiga, masalah ketiga sebelum kahwin adalah ikhtilat. Masalah ikhtilat ni bukannya masalah pasangan yang bertunang tu, tak, bukan tu je. Kadang bertunang tak jaga hubungan. Kan? Belum kahwin lagi tak jaga hubungan. Malahan dia ni yang lelaki ni dah ada hubungan dengan perempuan lain, yang perempuan ni dah ada hubungan dengan lelaki lain. Dah kahwin akhirnya benda tu bocor. Dapat tahu, itulah ujiannya kepada pasangan yang berumah tangga sekarang. Lepas kahwin jangan cakap lah. Dan hari ni cabaran yang paling besar sekali dalam rumah tangga adalah medsos, sosmed, media sosial. Seolah-olah ukuran kebahagiaan itu adalah apa dipaparkan dalam media sosial. Tak betul, tuan-tuan. Ya? Itu kemudian kita sentuh. Dan begitu juga Islam memerintahkan agar manusia yang bernikah ini agar memelihara, menguruskan keluarga, agar terciptalah apa yang disarankan, iaitu mencipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ia bukannya terjadi tiba-tiba, dia melibatkan proses. Itu sebab selalu saya beritahu, nak bahagia tuan-tuan dalam rumah tangga ni 3 perkara. Pertama, mesti ikut syariat Islam, tak ada cara lain. Mesti syariat Islam. Ambillah teori mana pun, inilah 50 tips keluarga bahagia, tu semua Islam dah ajar kan. 15 asas rumah tangga menurut profesor ni Isa, tu semua Islam ajar kan, syariat Islam. Yang kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangannya, melainkan ia adalah merupakan proses berterusan. Itu sebab dah 20 tahun kahwin masih keluar lagi ayat, aku tak faham betul panggil orang tua ni. Apa nak jantan ni, gitu kan. Yang lelaki pun sama, jumpa kawan, apa nak perempuan ni, aku dah bagi itu bagi ini, memekak lagi. Nampak? Disebut lagi. Sebab proses tu berterusan. Tapi bila sampai satu tahap ada hubungan yang mantap tu, suami dia senyap, ni mesti tak sihat. Tahu? nak air, buat air, dia dah tahu dah. Nampak tak? Dia kenal pasangan dia. Dia dah, air, mak, buat air, aku nak air. Dia tahu. Itu yang kalau tak kenal tu dah keras dah kawan tu, mati dah baru tahu. Macam tu kan, macam tu kan. Jadi makna kata proses berterusan. Dan yang ketiganya adalah tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Awak tengok bini orang, sikit punya sedap ni masak, awak tengok, tercabarlah kawan ni.
abang saya tengok suami siapa tu bagus, balik ada je buat perbandingan. Itu kena jaga. Pagi tadi di Suria FM dia tanya saya, apakah punca pasangan beralih arah? Macam tu. Pasangan beralih arah, beralih arah. Dia tiba-tiba dia ni pergi kat ni, dia tak nak dekat suami dia nak kat orang lain. Suami ni tak nak kat isteri, nak kat orang lain. Saya kata ada banyak faktor. Salah satunya kadang-kadang pasangan tu selain tak dihargai, dia rasa dirinya dibiarkan. Ada lelaki tak bertanggungjawab, ada wanita pun tak tanggungjawab. Ada juga, ada bukan lelaki saja. Kan? Ada isteri mendera suami, ada. Jangan ingat suami dera isteri ramai, tapi isteri dera suami pun ada. Ketakutan menggigil suami ni. Bayangkan kan, macam kisah raja tu lah. Yang raja, ada satu raja ni lah dekat luar negara. Sudah dah lama tak jadi ni. Tapi mic on, terbaik kan. Ini ikhlas betul ni, ikhlas betul. Dia bila gelap-gelap macam ni, terasa ramai orang. Jadi raja ni dia punya lah kan, dia nak cari. Sebab raja ni dia takut dengan permaisuri dia, takut betul dengan permaisuri. Jadi dia panggil semua lelaki dalam negara dia. Wahai rakyat beta yang beta kasihi, dia kata, tolonglah hajar beta nak lawan permaisuri beta. Dia kata macam, macam mana cara nak lawan permaisuri beta? Sebelum tu beta nak tanya, siapa yang takut isteri duduk sebelah kanan beta? Semua pergi belah kanan. Lah, semua takut bini apa ni? Sekali dia pandang belah kiri, nasib baik ada seorang peluk tiang. Kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa, tuanku dah turun. Punya berani dia suruh raja tu turun jumpa dia. Tak apalah, nak tipsnya pasal dia pun turun. Sekarang kamu cerita macam mana cara beta nak lawan isteri beta? Apa pula? Patik pun takut bini. Lah, apa sebab kamu tak pergi belah sana? Bini patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk dia takut. Ingatkan dia berani sangat, lagi teruk takutnya, tuan-tuan. Kan? Tapi itu cerita je lah, tak ada rujukan mana pun, orang cerita kan. Tapi maknanya kalau kita tengok kan, dalam bab membina keluarga bahagia ni, pentingnya ada penyatuan, konsep kesatuan dalam rumah tangga dipersiapkan sebelum pasangan lebih mendalam lagi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Sebelum kahwin tu mustahak. Sebelum kahwin, Nabi ajar kita kalau nak cari calon isteri ni, cari yang macam mana, cari pasangan ni yang macam mana, baik lelaki baik wanita, pasangan macam mana nak cari. Nabi ajar kita yang pertama, tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia, handsome tak handsome, lawa tak lawa, tengok handsome ke handsome, tengok lawa ke tak lawa. Bukan apa, sebab nak mengadap dia bukan sehari dua, nak menghadap sepanjang hayat. Kalau hari pertama lagi muka tak boleh belah, macam mana? Itu ayat budak sekarang lah kan. Tapi jangan risau, jangan kecil hati, sebab cantik ni subjektif, handsome pun subjektif. Kecantikan pada setiap orang tak sama. Kalau tidak, sudah tentu kita berebut orang yang sama kan. Orang ni nampak dia ni cantik sangat, kita kata apa cantik ni kat situ, pada dia cantik sangat. Dia suka sangat perempuan yang gigi jarang-jarang macam tu. Dan tiba nampak jarang yang gigi. Kan? Dia suka perempuan yang macam tu. Nampak macam mana? Dia suka gigi mancung. Dia suka lelaki yang gempal-gempal. Itu subjektif. Yang kedua, tengok linasabiha lihasabiha, tengok keturunannya. Kemudian tengok lima lihat, tengok kekayaan dia, harta dia. Dan yang keempat, tengok lidiniha, tengok agamanya. Dan kalau tak ada satu pun, paling tidak tengok agama dia, insya-Allah selamat. Ya. Sebab apa? Kalau ada agama, tak handsome boleh adjust. Boleh adjust. Tonyoh hari-hari krim, gelap jadi putih. Nampak tak? Pakai braces, rapat ni, nampak tak? Nampak?
tak ada duit, tak kaya, boleh aja mungkin berkat ketaatan kepada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki dia. Katalah keturunan ni tak baik, keturunan keluarga ni memang tak baik semua, jahat, macam-macam nak buat jahat, tapi berkat ketaatan dia, baik je, ikut sunnah Nabi nya di rumah, dapat melahirkan generasi keturunan yang baik-baik. Nampak? Boleh aja. Dengan izin Allah, mudah-mudahan. Jadi makna kata dalam bab rumah tangga ni, kita kena tengok dulu tujuan berumah tangga. Untuk tujuan apa? Tujuan berumah tangga haruslah jelas, kan? Kita sebaik-baik tujuan adalah kerana Allah. Kadang-kadang imam tanya tu sebelum dekat nikah, kenapa kau nak kahwin? Kawan saya habis kahwin semua dah, tinggal saya je. Semua jawapan dia. Yang seorang ni, kenapa kamu kahwin? Umur dah berapa dah, mam? Bila lagi nak kahwin? Yang seorang, kenapa nak kahwin? Geram tengok budak perempuan tu. Lagi teruk. Kenapa kamu nak kahwin? Pilihan keluarga. Untuk satu lagi. Yang seorang, kenapa nak kahwin? Mak bising. Tak habis-habis mak bising. Untuk pengetahuan semua, mak memang kerjanya bising. Itu biasa. Dia akan bising ni, bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin ni? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin nak? Bila kau nak beranak? Bila kau nak beranak? Kalau lama kahwin lah. Sabarlah mak, tengah usaha lah ni. Beranak pula kan. Kenapa nak perempuan je nak kau? Bila nak dapat anak lelaki ni? Tengah ikhtiar lah ni mak. Dapat anak lelaki, asyik beranak tu, cukuplah beranak tu. Salah pula beranak tu. Nampak tak? Beranak dia kerja kau, marah pula beranak. Susah nak jumpa, kecuali di Pulau Indah. Susah nak jumpa. Kalau tanya, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah mak, saya nak kahwin ni kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya itu je jawapan yang dia ada. Lepas tak lepas belum tahu lagi tau. Sampai hati abang buat saya macam ni. Kejam abang, kejam. Kenapa bang? Kenapa abang buat macam ni? Kerana Allah. Lepas tak lepas belum tahu lagi tau. Saya cakap macam tu je lah. Jadi penting sebab innamal a'malu bin niat. Nabi kata satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Sebenarnya macam dalam peristiwa hijrah Nabi tu, Nabi sebut hijrah tu ila ma hajar ilaih. Maka manfaat kita buat perubahan tu adalah sesuai dengan apa yang kita tuju. Macam datang malam niat, bukan semua kerana Allah. Mungkin. Tapi ada juga datang sebab tak selfie. Kan? Tu belum cerita lagi. Ada dah orang post, aku tengok tadi ada orang post dah. Alhamdulillah, dapat juga tengok dia depan-depan. Tunjuk kat semua orang kan. Ada macam tu. Ada orang tu memang dia tengok banner, nak sangat tengok Samsul Bat, dia pun datang tengok tak ramai. Rupanya ceramah tu semalam dia terlepas lagi. Macam tu. Ada orang tu dia datang semayang je, dia tak perasan apa ramai pula malam ni. Ada kenduri ke apa? Lah ada ceramah rupanya. Macam tu lah. Kadang ada orang dia tak perasan pun, bila duduk sebelah tengok muka dia tak perasan. Itu Samsul Bat, dia tak perasan. Itu yang berlaku masa saya kat Ijuk tu. Saya ceramah kat satu masjid kat Ijuk tu. Saya masa tu naik Azia, parking kat belakang, nanti dulu masuk dalam. Saya masuk kemudian sebab senang nak jamak kan, orang yang duduk sebelah tu. Dia kata kat saya, lepas saya sembahyang jamak tu, pakcik sebelah tu tegur, penjamaah belum sampai lagi. Mau tak risau kita, aku salah masjid ke apa tu? Saya pun tanya lah pakcik tu, siapa berjamaah ni pakcik? Samsul Debat. Sudah dia tak kenal. Saya baru nak cakap, dia tambah lagi, semenjak keluar TV ni lambat sampai ni lah. Balonnya aku depan-depan tu. Saya masa tu Allahu Akbar. Saya diam lah, tak jadi saya sambung. Saya diam. Lepas tu JK masjid tu nampak dia panggil. Saya pun salam majlis dia, pakcik, saya mula dulu nak ceramah. Mana sampai dekat meja je ni duduk, saya tengok pakcik tu dah tak ada. Balik macam itu kan.
Orang tua-tua dulu cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar kan. Malam tengok. Dia tak nampak balon depan balon tu. Tak apalah, saya maafkan, lama dah tak ada apa pun kan. Jadi tujuan rumah tangga, sebab tujuan rumah tangga ni sebenarnya sama. Kalau boleh kita letakkan sama seperti tujuan asas kehidupan manusia, tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia adalah untuk menyerahkan diri kita, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kalau tidak, kita tak naklah kerana dunia, kahwin kerana dunia, kan? Pasangan kerana dunia, cinta dunia. Salah satu tanda cinta dunia pasangan. Kalau dia sayang, dia hanya sekadar cantik, sebab harta, sebab boleh suka-suka, itu dunia. Tapi kalau dia nak pimpin, saling berpimpinan tangan, nak masuk ke dalam syurga tu, tadi titian ke syurga tu, maka ingatlah wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Contoh. Itu penting tu. Dan proses penciptaan bukan suka. Dua tanda gila dunia. Apa kedua? Apa? Pangkat kedudukan sementara, kan? Sementara. Dan yang ketiganya tanda gila dunia adalah harta benda, kan? Rumah besar, kereta besar. Dia ingat tu akan membahagiakan. Ada orang tu dia beli rumah 5 biji sebab anak dia 5 orang. Dia siap bagi, ni untuk anak sulung, ni anak nombor 2, ni anak nombor 3, nak buat lega hati mak. Anak-anak mak semua dah ada rumah. Mak mati besok, mak senang hati. Belum tahu lagi. Sebab meletakkan harta tu sebagai asas untuk dia rasa bahagia. Rupanya mati, mak tu bergaduh, dia tak nak rumah ni. Yang seorang-seorang jual rumah tu. Dia tak tahu. Mak, biar dia tak ada harta tu, tapi boleh bermuafakat, sepakat nak jaga. Betul je. Kan? Dan jika tanpa nilai-nilai yang sama, maka sukarlah satu masalah diselesaikan dengan baik. Isteri pandang lain, suami pandang lain, susah. Nak bahagia dalam rumah tangga, titian ke syurga, sebenarnya ada 5 kunci rumah tangga bahagia. Yang pertama, kunci rumah. Yang kedua, kunci pejabat. Yang ketiga, kunci kereta. Yang keempat, kunci syurga. Dan yang kelima, kunci spare. Jangan gelak dulu, nanti dulu ada uraian dia. Kunci rumah, sistemkan rumah tangga kita dengan sistem Islam. Bangun pagi awal, subuh berjemaah. Subuh bangun. Ini kadang-kadang bukan subuh gajah lagi dah. Subuh gajah ni kategori pukul 7 lah. Pukul 7 ke bawah tu gajah dah tu. Ini subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Dah pupus dah. Terperanjat imam, siapa pula yang kunut di tengah hari ni? Kan? Kadang-kadang tu isteri bangun pagi subuh. Isteri insya-Allah orang perempuan ni dia rajin. Dia bangun awal sebab dia nak siap awal, nak siapkan sarapan macam-macam kan. Tapi kadang-kadang dia bangun, dia lopeh nyawa dia. Dia bangun, dia bantai sembahyang sesuatu, ambil wuduk kan, dia pandang suami yang terkata. Allah. Dia pun sembahyang. Dia seorang nak masuk syurga. Habis bagi salam, salam. Bila dia lap muka tu, dia pandang suami tak kata. Neraka lah orang tua ni yang bersedap. Kejut suami tu, solat sesama. Kejut. Abang, bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Yang faham, tak faham sudah. Tapi payah dia nak bangun lah ustaz. Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api mana? Api neraka dia ni. Dia dah tegak sikit. Payah sangat. Kejut. Jom bang, bangun bang, kita salat sesama. Suami pun ambil wuduk. Dia kumuh-kumuh ambil wuduk terus nak semayang jadi imam.
Suara pun tak settle lagi. Suara tak settle lagi. Anak ni bapak ni cakap apa ni? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu senyap. Yang anak senyap tak ayah. Yang mak kat belakang dalam hati membuta dah orang tua ni. Langsung maknya bagi signal. Waladdallin. Dah habis Fatihah lah. Dia main skip je. Masa mengigau tidur tu semayang tu dia baca Fatihah terus. Tinggal nak waladdallin je. Ya Allahu Akbar. Cuba bangun tu kan. Kan Nabi pesan apa? Bezakan rumah tangga kamu dengan kuburan. Bezakan rumah dengan kuburan. Apa beza rumah dengan kubur? Apa persamaan kalau nak kata jadi sama? Kalau di rumah tidak melantunkan bacaan ayat suci Quran, maka samalah dengan kubur. Ni ya. Sebabnya bila kita sembahyang jemaah, paling tidak ayat kita baca itu ayat Quran, kan? Jadi bangun, beritahu, kejut anak kita. Ni pun kadang ada masalah. Kesian bang anak kita kecil lagi, nantilah. Jangan. Anak-anak seawal usia 4-5 tahun dah boleh ajar dah. Latih dia. Sebab umur macam tu senang nak ajar dia solat, nak dibandingkan kanak-kanak berusia 40 tahun ke atas. Kalau baru nak semayang lah, kan? Kejut anak-anak, kan? Semayang sama-sama. Semua dah ada dah. Ayah dah masuk bilik air, gosok gigi, mandi, shower, shampoo, segar. Bau betul. Semua dah ada. Semua dah ada ya. Istau sufufakum lurus rapatkan saf. Steady bapak. Allahu Akbar. Anak wih ada gema wih. Tapi ayah ada baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Isteri kat belakang tu dalam hati, suamiku. Mau betul. Sampai ayat waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu. Anak dah tahu suruh ayah dia baca. Kau tengok ayah kan mesti nak ta'ina ke Allah, nak ta'ina ke Allah. Dia tak apa, tak apa. Janji baca. Nampak tak? Habis bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir pula. Zikir, patut doa. Doa sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Yang mak bakal nak mati orang tua ni. Aduh, berubah suara dia. Tapi sebenarnya kita baca doa bahasa Arab, lepas tu tambah dengan yang bahasa Melayu, cantik. Alhamdulillahirabbil alamin hamidin hamdan syakirin hamdan muafin mikafi mazidah ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afdal jasadi wa zalatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut. Habis ujung tu dia sambung. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku sayangkan isteriku. Anak-anak pandang mak ni.
Ya mak, ada panas, sibuk je lah. Ya Allah, aku juga sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Lung, nama kau lah Lung, nama anak. Tengok, anak ni rasa seronok nama dia disebut. Aku juga sayangkan anakku yang kedua Angah, ya Allah. Nama kau pun ada. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga Alang, ya Allah. Tahu tak apa, dia jawab. Mak. Jadi maknanya doa tersebut kadang-kadang nak tegur boleh, nak tegur boleh dekat dalam ni, nak minta anak ni akan terasa. Anak yang kecil tu dia cerita, ayah kita malam tadi dia doa, dia kata dia sayang kat kita. Ayah awak dia taklah doa, jangan doa semayang pun tak seorang. Nampak tak? Itu yang kita kena tengok. Ada juga tak? Ya Allah, ya Tuhan kami, anak sulung kami ni harapan kami, ya Allah. Dia bakal menduduki SPM tahun ini, ya Allah. Berikanlah dia 12A, ya Allah. Berubah muka lu. Kenapa lu? Subjek ambil 9 ni. Macam mana abah ni doa sampai 12 pula kan? Ya Allah. Satu lagi. Kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Tengok, nak tegur isteri dalam doa senang. Sebab kita menghadap depan, tak menghadap muka dia senang. Kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Yang isteri pula, faham? Sesungguhnya dia degil, ya Allah. Yang isteri dia pun sama. Menyaut, tetap menyaut. Tapi kan perasan tak kadang ada doa dekat setengah imam tu, dia baca antara dengar dengan tak dengar. Hamdan syakirin, hamdan mazidah, ya bagi dia jalan juga. Susu tonik, dengar tak? Hati-hati orang perempuan. Kadang ada lelaki baca, ya Allah, kau berikanlah aku, ya Allah, aku sudah lama ingin lagi, ya Allah. Pemudahkanlah urusanku untuk, ya Allah. Isteri kat belakang, amin ya Allah, amin ya Rahman. Khusyuk betul. Azan dulu tak? Azan dulu ke tak? Azan dulu.
Okey. Cubaan. Sambung Cubaan. Testing 1 2 3. Cubaan. Cubaan. Ya. Okey. Alright. Sambung jadi itu yang pertama, sistem kan keluarga ikut sistem Islam. Yang pertamanya yang kita tengok tadi, kunci rumah. Dalam rumah doa, semayang sama-sama. Sebab kita nampak benda tu kecil, macam semayang, semayang bersama. Contoh katalah kita dah masuk dalam kubur, kita amalkan semayang jemaah ni, kita dalam kubur. Lepas tu anak kita kahwin, ibu anak kita cakap, besok kita semayang subuh berjemaah. Okey. Tiba-tiba je, kenapa ni mak? Abang teringat arwah abah dulu dengan mak tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Nampak? Mengalir pahala. Saham. Nampak tak? Tapi kalau dia kata, bang petang esok kita karaoke nak, faham? Arwah ni tak pernah tinggal karaoke petang Jumaat. Tak pasal benda. Lain macam saham ni tinggal kan? Jadi mana sistem penting. Semayang kita amalkan sunnah-sunnah Nabi bersama. Nampak tak? Pergi solat berjemaah. Macam malam ni kan, tengok semua datang keluarga ramai. Nampak kan? Tengok berdiri. Kalau saya tengok malam ni kehadiran, saya difahamkan tadi tak kurang 20,000. Masuk yang dulu lalang kat jalan utama tu semua saya kira tadi. Iyalah, mudah-mudahan. Dan kepada semua yang hadir malam ni, saya nak maklumkan, di masjid ni setiap malam ada kuliah. Tahu? Kepada yang baru datang, selamat datang diucapkan. Jangan datang malam ni je tau, setiap malam lagi pula. Guru-guru takmir datang mengajar tu lebih mendalam dan lebih baik lagi daripada Samsul Debat ni, kena dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kata tadi, kunci pejabat. Nak capai kebahagiaan rumah tangga, kunci pejabat ni maksudnya, kunci pejabat ini adalah cari rezeki yang halal. Itu maksudnya. Kalau berniaga burger kat situ lah, stall burger tu lah pejabat dia. Niaga online atas katil tu lah office dia. Dia kan sambil-sambil bagi ni buat berniaga kan. Mana tahu. Jadi cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu, Nabi kata. Dan Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perut. Alhamdulillah, tak jauh kan tuan. Kerja tu sebab orang tua-tua dulu bukannya kaya pun, susah hidup, struggle dalam bahasa bakunya, struggle. Orang dulu kais pagi makan pagi. Yang sekarang orang susah kais pagi makan semalam lagi tu. Dia nak cover tu hutang yang semalam, yang minggu lepas. Kan? Macam-macam. Jadi mana kata orang dulu susah tapi berkat. Nak pula, anak ramai semua. Ramai, boleh hidup ke tidak? Tanya orang-orang lama. Dulu kan, masa bela anak, macam tak boleh bela, boleh hidup ke tidak anak aku ni? Boleh bagi makan tak anak? Ada je rezeki. Kan? Anak tu tengok yang keluarga Jawa tu, bagi makan apa? Sayur bening bagi. Saya belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu muka saya macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang, jadi janang bantai kan? Tapi betul kan, lauk cubi bukan sebab sedap sangat, sebab itu je yang ada. Cubi cecah dengan sambal belacan, la ilaha illallah, dia punya sadap sampai ke siku kan. Lauk cekuk kan, sayur bening terapung ke sayur tu. Sekarang dah jadi lauk hotel sayur bening ni. Kadang-kadang anak balik, mak buatlah bening mak, suruh mak tu buat bening. Tak sama orang lain buat bening tu, mak dia buat kat sedap kan. Susah kan? Tapi bukan sebab dulu, sebab tu sedap tak, sebab tu je yang ada, macam saya kata tadi. Tapi kenapa dia boleh jaga anak ramai? Berkat. Tak bawa balik benda-benda haram ni, tak. Pucuk paku lagilah, mana ada orang tanam pucuk paku tepi jalan, tak sesiapa punya ambil tu
Yang tubuh liar tu kan. Ui, sedapnya makan. Ya. Dulu mana ada meja marble? Meja bahasa baku tu, meja marble. Punya berat nak memunggah bawa masuk meja marble dalam rumah. Sudah makan berdua je. Yang mak ni kata, kejap lagi makan, mak suap, nanti berterabur. Apa jadah beli meja besar-besar tu? Orang tu dulu makan atas tikar mengkuang. Nampak? Lagi bongsu anak tu lagi banyak sumbing pinggan. Cawan ayah besar. Lain daripada orang. Daripada anak-anak dia semua orang kecil-kecil dia. Ayahnya besar. Ini yang arwah mufti Negeri Sembilan dulu, bekas mufti dulu, arwah Syekh Murtada dulu kata, pinggan dengan cawan ayah ni kena beza dengan orang lain. Anak balik main bola, haus lama, ambil air datang atas meja tu, dia ambil air, ambil cawan, dia ambil dekat ni, dekat sinki tu. Ui, ini cawan ayah ni. Situ dah hormat lah. Nampak tak? Pinggan ayah lah. Oh, ini pinggan ayah, tahu dah. Anak-anak lain pinggan plastik kadang, ataupun pinggan apa, pinggan nasi sumbing. Ya dulu macam tu hormat lah. Adik yang bongsu tu makan sesama macam ni lah. Nasi dengan mata kat rambut. Mak kita elok-elok lah makan. Macam tu je orang dulu. Dah habis makan, dia betul-betul kibas-kibas sikit, bersihkan dekat badan, dah pergi basuh tangan. Maknya gulung tikar mengkuang ni, kibas bagi tik dengan ayam makan. Dulu berkat. Ya, sekarang nak makan malam sama pun susah. Ya, dekat meja tu pun tak boleh nak makan sama. Yang penting cari rezeki yang halal. Tu yang tak tahu, bila kita makan sama, kita tak tahu. Ayah nak ayam tu sikit, dia cubit ayam tu letak dekat pinggan anak. Dia tak sedar dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Tu. Ya. Yang maknya pun minta, bang nak sayur tu sikit. Buka mulut. Malulah. Malu apa? Awak kan isteri saya. Yelah. Dia pun suap. Dia suapnya anak tak pernah tengok. Uyuh. Itu masuk bahagia. Dah sah kan, suami isteri tak nak bercinta macam mana? Barulah orang kata dapat mempertingkatkan perasaan kasih dan sayang tu. Nampak tak? 4S tuan-tuan. Solat sama-sama. Solat sama-sama. Yang kedua, makan sama-sama. S tu sama-sama. Yang ketiga, tidur sama-sama. Yang memuda ni saya tak risau, yang tua ni kadang-kadang pergi tidur luar, menyemak aja. Lah perempuan, la ilaha illallah. Jangan tuan-tuan. Dahlah menurut kajian, lelaki dengan suami isteri, suami mati dulu. Cuba orang perempuan fikir, kita tak sempat layan suami kita, membelai suami kita, menyenangkan hati dia, padam. Ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh, suami minta baik, dia sergah lelaki. Apa? La ilaha illallah. Abang teragak lah. Teragak nak makan apa? Bubur. Dia marah lelaki. Pergi beli kat Makcik Senah bawah. Ya Allah, dia halaunya beli kat Makcik Senah kat bawah. Rumah flat. Turun lift. Ada lift. Turun, sedih hati dia. Dia suka sangat bubur isteri dia masak. Semak hati suami beli bubur. Tak macam mana masuk lift tu tak perasan, tersepit kepada kat lift, langsung mati. Yang selamat bubur. Pandailah orang perempuan nangis. Ya Allah, sabarlah. Saya tak sempat masak bubur untuk arwah. Bukan tak sempat, kau yang tak nak. Sudah yang jadi mangsa, imam dengan makmum 3 malam tahlil bubur dah. Makmum sampai tanya, malam ni bubur juga ke, Mam? Macam tu lah, dia teragak kat arwah ni dia.
Agak-agak ruah bagi kau alim apa? Kan, layan baik-baik. Tidur sama-sama. Apa yang takut? Sebenarnya menurut kajian, lagi meningkat usia lelaki itu, lagi diperlukan belayan dan kasih sayang. Perempuan. Ya, kadang-kadang atas katil tu. Apa yang takut? Takutlah ustaz. Lepas 2-3 bulan dah telefon dia nak panggil adik-beradik semua balik, ada benda nak bincang. Kenapa ya? Kenapa mak? Mak kau ni mengandung boleh mak ni. Contoh rezeki lah tu. Lah dapat adik lagi. Tak, ceritanya atas katil banyak sangat saya dapat aduan orang lelaki. Kadang-kadang dia, saya tak salahkan perempuan sepenuhnya, tapi banyak aduan yang saya terima. Faham jangan marah dulu. Banyak aduan saya terima, orang lelaki tidak dilayan di dalam bilik tu dengan sebaiknya. Kadang orang lelaki dalam bilik ni macam minta sedekah. Dekat luar kat warung kau main garang. Minum malu relax lama kau bawa negeri. Kau tak pergi serba-serba ni. Jom ya. Lama tak nampak kau sihat. Kau main kat dalam bilik. Tolong. Benda ni tak berlaku kat sini lah, tempat lain. Orang perempuan pula, nanti dah, besok lah, penat lah, mati lah. La ilaha illallah. Tak ada kerja lain ke? La ilaha illallah. Jangan. Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Macam tu bayar dia kan. Janganlah sesaja cari belakang unta tu. Maksudnya layan suami tu. Tahu? Sebelum suami minta, bagi. Macam tu lagi bagus. Abang nak keluar sekejap ni, nak pergi dengan ceramah, jangan lambat sangat. Malam ni tau. Tak jadi pergi dengan ceramah. Malah layan dengan baik. Tidur sama-sama. Yang ketiga, yang keempat, jalan sama-sama. Jalan sama. Ni kadang semua tak nak sama. Abang, apa dia? Ni barang dapur dah habis. Kau ni time ni lah, kau tak nak tengok kau rehat ke? Cepatlah. Sekejap pakai tudung. Tengok, tudung pun tak pakai, lembab. Dan marah. Cepatlah. Tin, johan kereta. Isi masuk, cepatlah. Pakai terminal. Marah. Bawa tap sampai kat depan tu. Tayar bocor. Engkau lah puncanya. Saya duduk sebelah je. Dah bergaduh. Jalan sama pun bergaduh. Cuba kita tukar. Abang, apa dia? Ni abang, barang dapur dah habis. Yalah, awak nak pergi bila? Kalau boleh sekarang lah. Abang macam ni, siap lah. Kejap aja pakai tudung. Yelah, pergi. Naik kereta, cepat. Pakai terpinggang. Kelotak, tarik terpinggang. Dah kita pergi Bismillahirrahmanirrahim. Lama betul kita tak jalan sama ya. Tap bocor tayar. Isi kata, abang, saya lah yang salah ni, bocor tayar. Tak adalah, bukan kita nak pun. Turun. Turun kenapa? Turun abang nak kunci pintu kereta ni. Kunci pintu. Pegang tangan abang. Dah lama kita tak jalan sama. Berjalan pergi pasar 30 km lagi. Sampai pasar dah tahu rupa orang kan tu. Dia dengan ikan tu sama kan rupa kan. Tapi tak apalah, maksud itulah maksud saya. Jalan sama-sama. Malam mana dah tidur, kunci pintu. Jom kita round, naik motor round satu Pulau Indah. Dalam round-round tu sampai Meru lah. Jauh betul kita jalan ni. Kan? Bawa perlu apa sikit. Bocor juga. BLM, berat lebih muatan. Turun. Kau lah ni, abang lah tak cek angin. Turun. Jom kita tolak. Bengkel dah tutup. Mana nak cari? Tengah malam.
Tolak motor, yang bini, ya Allah jauh je lah, jauh, berat dah kepala pakai helmet, buka helmet sebelah pegang, tak tahan, buka pula tudung dah kembang rambut di kanan ikut belakang. Sampai lalu depan masjid, lalu dekat rumah orang, nak balik rumah dia, jiran-jiran dia nampak semua tutup tingkap, keletak, tutup, takut. Besok tu kawan jiran tegur, malam tadi kau ke yang tolak motosikal tu? Aku, kenapa? Kau jaga Man. Kenapa pula? Aku tengok ada lembaga ikut kau. Itu bukan lembaga, tu bini aku. Dah kembang rambut, dah takutlah kawan tu tengok kan. Jalan sama-sama. Tu yang kedua tadi saya kata, cari rezeki yang halal. Kerja biasa-biasa je. Saya pernah tengok tuan-tuan. Saya pernah tengok makcik cleaner dekat satu pejabat tu. Masa saya kerja tu, saya jumpa dia, saya jumpa orang. Masa dia tengah duduk, saya duduk tengah rehat. Makcik rehat makcik kerja sini lama dah. Betul. Anak-anak berjaya semua. Kerja cleaner je. Suami pun kerja buruh. Bayangkan. Boleh berjaya anak-anak kan. Sebab apa? Rezeki yang halal, berkat yang Tuhan. Yang ketiga, kunci kereta. Kunci kereta apa? Hala tuju pemanduan nak bawa keluarga biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Saya berhasrat nak membina keluarga yang soleh-solehah. Seawal umur anak 7 tahun dah mula diajar masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kena. Pertandingan menyanyi nak masuk. Masuklah pertandingan Mahabat Berzanji, pertandingan nasyid, dekat masjid ni kat Pulau Indah ni. Apa pertandingan ni? Pertandingan azan. 2 kategori. Kategori subuh, kategori maghrib. Subuh lain, maghrib lain. Maghrib mendayu-dayu sikit, ada orang ambil masa yang main takraw lah, main bola tu semua. Bila dia dengar, sempat dia berlari balik tu. Kalau maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maghrib. Subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Kalau maghrib, asyhadu an la ilaha illallah. Maghrib. Subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu. Maghrib, hayya 'alas shalah. Subuh, hayya 'alas shalah. Tentu ya. Sampai as-salatu khairum minan naum. Tak mahu dah. As-salatu khairum minan naum. Atau main tidur kan? Ataupun as-salatu khairum minan naum. Oh, marah betul Bilal ni, bangun weh. Ya. Ini Bilal kesian. Dia tengok orang tak ada, bukan masjid ni, tempat lain. Dia waktu dia azan tu tengok, Allah, orang tak ada. Tu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, penat betul dah Bilal tu. Yang seorang tu pula datang tinjau dekat pintu tu. Alamak, tak ada orang. Ni mau aku jadi imam ni. Balik dia. Allahu Akbar. Itu belum cerita ada orang keluar. Dengar Bilal tu, takut dia masuk rumah balik. Mana tak dia pakai suara bass tu. Dia baru keluar dengar. Semua bedanya tu dia dengar apa?
Jadi ajar anak-anak ni, azan, ajar anak ni mengaji, ajar anak ni jalan tu menuju ke arah yang diredai oleh Allah Ta'ala. Betul. Nabi ajar, didiklah anak-anak kamu solat ni seawal usia 7 tahun sampai usia 10 tahun dia tak solat rotan. Maknanya sebelum nak rotan kena ajar dulu. Bukannya tiba-tiba rotan dia sebab dia tak sembahyang 10 tahun. Ada tak kau ajar dia 7 tahun dulu? Tak ada. Habis macam mana? Macam tu lah. Tu yang kadang yang ayahnya pun tak sembahyang kadang. Period tak berhenti. Apa teruk sangat orang tua tu? Sembahyang. Dia tak kena jadi imam dalam keluarga. Yang keempat, kunci syurga. Apa maksud kunci syurga? Maksud kunci syurga adalah nak masuk syurga ada satu kunci. Kuncinya rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain. Kena beribadah sebanyak-banyaknya. Tu cara. Bukan Allah nak sangat ibadah kita. Kita ni yang nak Allah terima ibadah kita. Tu cerita dia. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci. Maka mainkanlah peranan masing-masing dalam rumah tangga. Itu 5. Maka kebahagiaan saya kata awal-awal tadi, ada kebahagiaan tersurat, ada kebahagiaan tersirat. Tersurat kita nampak happy, gembira, itu tersurat. Tersirat pula pertama, pembentukan keluarga bahagia itu mestilah menanamkan kasih sayang. Tanpa kasih sayang dia akan terumak ambing. Dia hanya ada isteri tapi dia tak sayang. Suami dia tak sayang. Pelik saya. Saya dengar tadi ada orang cerita dekat dalam radio. Dia beritahu, saya membela suami yang sakit. Tapi dalam sakit-sakit dia tu, dia bagi saya 1,000 lebih, dia bagi mak dia 900. Patut semua bagi kat saya. Dia boleh cakap macam tu. Bayangkan tu. Jadi memang tak dapatlah saya nak layan suami saya ikhlas dengan baik-baik. Tak dapatlah. La ilaha illallah. Apa macam tu? Dia dah bagi dah kat kau pun banyak cerita. Memang betul suami ni kena bagi nafkah kepada isteri. Kena bagi nafkah. Bila bagi nafkah pada isteri, isteri kena terima. Ikutlah apa yang suami bagi tu, terimalah dengan sebaik-baiknya. Ni ada yang tak bagi, kan? Ada yang tak bagi. Kadang suami tak mampu bagi banyak, dia bagi sikit, terima. Ni dia bagi dah, terima, syukur, alhamdulillah. Wah, tu isteri yang baik. Katalah suami bagi, ya, menginsafi ceramah Samsul debat malam tadi, sudilah kiranya menerima wang nafkah daripada abang buat kali pertama dalam hayat abang. Abang susah aja. Tinjau dalam sampul tu dah nampak, abang setakat RM20 tak payah bagilah. Jangan, bukan macam tu tau. Bila suami bagi RM20, makna dia bagi tu, itu yang dia boleh bagi. Kita tengok, abang bagi RM20 ni, abang macam mana? Abang duit belanja ada tak ni? Jangan sebab abang bagi kat saya, abang tak makan. Macam tu isteri yang baik. Tak apalah, abang ada sikit, abang bagi sikit. Doa lah, ada rezeki banyak, abang bagi banyak lagi. Abang tak pernah putus doa saya untuk abang. Macam tu lah. Ataupun suami bagi, ya, nah ambil lah, menginsafi ceramah semalam, ambil lah. Tak adalah banyak sangat, 2,000. Setuju orang perempuan? Orang perempuan setuju tak? 2,000. Setuju tak setuju orang perempuan? Nampak? Dalam contoh mengangguk orang mata duitan lah, contoh. Tapi betul bagus lah kalau suami bagi, betul tak? Tapi kalau suami bagi, isteri kebetulan bekerja, isteri boleh cakap, abang tak payah bagi saya duit nafkah ni, tak apa, abang jangan risau. Saya kan kerja, saya boleh cari sendiri. Ni 2,000 ni abang simpan. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau kau bagi memang dia sapu je, tak ada mana dia pulangkan balik, tak ada. Jadi fikir dulu sebelum bagi, faham? Dia one way je, dia tak ada two way, tak ada. Tapi bagilah, bagi. Ya. Bagi. Jadi mana kata bila dah disempurnakan, ni cerita tadi kasih sayang. Kedua apa? Sikap tolak ansur dan memperbanyakkan kesabaran. Tolak ansur. Nak pula yang kena tolak ansur. Asyik saya je. Memang betul, orang lelaki kena buat. Kena banyak tolak ansur dengan perempuan. Orang perempuan memang dah macam gitu. Macam mana?
Dia bukannya lurus, perempuan ni bengkok. Dia ada 4 benda bengkok dalam dunia. Yang pertama, sungai. Mana ada lurus sungai dengan bengkok? Yang kedua, akar kayu. Akar kayu tak ada yang lurus, bengkok. Yang ketiga, perempuan. Memang tak lurus, ada je. Awak nak makan tak? Tanah lah, tak selera. Balik rumah dia cakap, seharian tak dapat nasi. Tadi kau kata tak nak makan. Dia macam tu, bengkok. Dan yang keempat, yang bengkok, politik. Tapi tak nak cerita lah, tu macam tu je lah, takat tu je, tak payah ulas. Tapi maknanya tak ada yang lurus. Tapi orang perempuan, kalau kita tengok ulama terdahulu kata apa? Perempuan itu ibarat tulang yang bengkok, lelaki pula ibarat tulang yang lurus. Sampai bila pun lelaki tak boleh meluruskan kebengkokan wanita. Orang lelaki lah kena menyesuaikan dirinya dengan kebengkokan wanita. Kena sabar dengan dia. Sabar. Orang perempuan pun ingat Nabi sebut apa? Nabi sebut orang perempuan jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Kalau jaga keempat-empat ni, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Tengok orang perempuan siap boleh pilih pintu ni masuk syurga. Orang lelaki mana dapat masuk untuk jadi orang perempuan mulai hari ni jaga solat saya tak risau, jaga puasa insya-Allah, jaga maruah diri, pakaian jangan ketat-ketat, jangan bebas sangat bergaul dengan orang lain, jaga batas. Jaga maruah suami. Sebab kalau itulah mulut yang jahat tu. Alah bini si siapa tu lah, jatuh maruah suami. Kalau orang kutuk suami kita, pertahankan. Aku tengok laki kau macam tak kerja, ada je kat rumah. Tak adalah kak, dia kerja. Dia banyak buat kerja part time, online. Kadang-kadang kalau dia kerja pun malam. Tapi tak kerja tetap lah. Tapi akak doa mudah-mudahan dia dapat kerja tetap. Ya ke? Aku tanya je. Tengok dia ada je kat rumah. Ya, macam tu lah ceritanya. Pertahankan. Ini sama naik belakang orang tu. Kau tengok laki ku tak kerja, dia kat rumah memang menyusahkan orang, mati lagi baik. Macam mana? Jangan macam tu. Jaga maruah diri, maruah suami. Dan yang keempat, taat perintah suami. Faham? Taat. Orang lelaki ni dah fikir panjang dah. Semua utusan lelaki ni fikir panjang. Faham? Taat perintah suami. Faham tak faham ni orang buat? Apa dia nak tu? Melantak, setuju je. Faham? Mana nak sign bab? Sign. Boleh. Tak, suami nak transfer tanah nama kita. Kan nak cakap jangan sangka buruk. Orang buruk panjang. Nampak tak? Orang lelaki ni tak ada dia. Orang lelaki ni sebenarnya dia selalu kena attack orang perempuan. Sabarlah. Balik kena sound. Lambat balik ingat hotel, rumah ada sound. Kebetulan suaminya malam tu imam ajak mengaji lah. Seronok pula ngaji ni mam. Dekat lepas isyak kita ngaji lagi. Okey. Lepas isyak ngaji, balik sampai rumah. Lambat balik. Ingat hotel. Abang mengaji tadi. Baca pun terabur ngaji apa? La ilaha illallah, soundnya lagi tu. Sabar orang lelaki, sabar. Abang mengaji dengan imam tadi. Kan sama dengan imam dengan kopi, kedai kopi tu. Nak ditudung dengan imam tadi. Esok malam tu imam tanya, malam ni ngaji lagi tak? Tak dapat. Tak dapat. Malam ni tak dapat maaf. Tapi bila nak ngaji lagi? Tunggulah dah lupa-lupa, besok mengaji balik tu. Malam tu lepas maghrib bagi salam tu balik, tak sempat wirid, balik terus. Sampai rumah, Assalamualaikum. Cepat balik, tak semayang ke? Dah tak semayang pula cakap ni, nampak? Itu sebab kena sabar kau perempuan ni. Sabar. Sabar. Orang perempuan senang masuk syurga. Orang lelaki susah. Lelaki jaga solat, jaga puasa, jaga semua, belum tentu masuk syurga lagi. Banyak soal jawab. Isterinya hal kena jawab, anak perempuan kena jawab, mak saudara yang tak ada waris lain, kita ni yang diharapnya sebagai menanggung dia, kita pun kena jawab. Jangan main-main. Orang perempuan faham? Bukan semua lelaki ni kan sama macam orang yang ada kereta tu. Faham? Jangan tuduh tau, jangan pukul kata tau. Atau bahasa Jawa sebut apa tu?
Generalization, jangan. Pukul rata, tak mau. Jaga baik-baik. Tolak ansur, banyakkan kesabaran. Saya tanya Abang Ashraf Muslim. Ashraf Muslim, bang, bagilah rahsia sikit. Macam mana abang boleh mengekalkan kerukunan rumah tangga? Ada 10 tips. 10 bang. Yang pertama bijak. Yang kedua sampai nombor 10 sabar. Macam tu. Makna sabar tu kena banyak. Nampak tak? Sabar. Kadang-kadang tak dapat dia sabar walaupun nama dia Sabariah. Sabrina, Sabran, tak dapat dia sabar. Sabar. Kemudian yang ketiga, menjalankan sikap amanah dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab. Masak ikhlas. Jangan ungkit-ungkit perempuan. Kerana buat kerja sikit mungkin. Apa mungkin? Abang tak tahu saya penat kat rumah. Apa benda saya tak buat? Abang pergi kerja, balik tidur. Itu je. Tak ada salah. Dengan tangan-tangan. Tangan. Saya penat tau. Apa saya tak buat tu abang? Bila mungkit je, malaikat padam. Saya layan abang. Saya masak hari-hari untuk abang. Pahala masak hari-hari padam. Saya lahirkan 7 anak. 7 anak lahir pun pahala padam. Rugi betul. Jangan. Cuba tengok orang lelaki. Mana pernah dia ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit? Nak balas tak kerti dah. Yelah. Kan? Jadi orang buat jangan tau. Sebab bila kita ungkit malaikat padam lagi. Besarkan anak lah, jaga anak, bangun pagi buat susu, semua padam. Tak apa tinggal. Nampak tak? Mulai sekarang jangan lagi dah. Abang tak fikir ke? Macam dah saya buat. Apa dia? Lu fikir dah sendiri. Tak payah sebut. Cakap macam tu je, general je. Faham? Siap spesifik. Baju hari setiap petang, masak lauk kegemaran. Dah elok pahala, langsung hilang pahala. Faham? Dah lah dia gemar mungkit tu spesifik tahun. Abang ingat tak? Masa tahun 1973 dulu. Macam mana nak ingat? Orang lelaki ni dia takkan ingat tau. Dan yang keempat, mewujudkan pergaulan yang baik, jauh dari sebarang kemungkaran, kemaksiatan, penganiayaan dan kezaliman. Jauhkan. Baru ni tuan-tuan, saya dapat aduan ada seorang penjawat awam. Ya Allah Akbar. Saya nak cerita pun, suaminya ada girlfriend. Suami dia boleh bawa girlfriend dia bersama dengan perempuan tu depan isteri dia. Kemudian dia paksa isteri dia sekali bersama dengan dia. La ilaha illallah. Saya kata dah akak keluar akak pergi mereportkan pejabat agama cepat. Dia dah lama mengat berapa kali dia menghadap benda tu. Astagfirullahaladzim, dia kata. Ya tuan-tuan, saya cerita ni. Saya cerita pun ni rasa lain macam. Pergaulan yang baik, jaga. Tengok perkembangan anak tu nampak lain macam, tegur. Anak relax kata semayang, tegur. Anak nampak tiba-tiba patah-patah tangan dia. Patah-patah tangan dia. Pahal tu. Jangan main-main. Hari ni lelaki dah lah tak ramai, yang tak ramai tu sibuk pula nak jadi perempuan. Heran betul. Dah elok-elok lahir senapang, nak dibuang ni senapang. Mending betul di Thailand tu berapa ramai orang buat operation buang, ramai yang mati. Mati tak bertanda dengan sebab dia dah sign dah. Dia punya tu oath tu dia sign agreement, kalau jadi apa-apa potong senapang, berdarah tak berhenti, pendarahan tak berhenti, mati. Lepas tu longgok, bakar sekali. Banyak bakar. Elok-elok jantan sibuk nak jadi perempuan, pening balik. Lepas tu sibuk nak kahwin dengan jantan pula. Jantan dengan jantan kahwin, berlaga reket. Nak pening balik. Malulah sikit dengan kambing tu. Kambing pun kenal mana jantan betina tu. Heran betul. Dah elok-elok dekat KLIA pakai jubah, sampai depan Kaabah pakai telekung, tak pening balik. Bukan orang Malaysia, katanya orang Thailand tu mana dah tahu. Thailand ke Australia, macam tu lebih kau.
Jadi apakah ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah itu? Ada 4 perkara. Sabda Nabi SAW, maksudnya 4 hal akan menjadi faktor mendatangkan kebahagiaan keluarga. Al-Maun min Sa'adat al-mar'i, iaitu suami isteri yang setia, soleh solehah. Kedua, anak-anak yang berbakti. Anak-anak senang dia tolong mak ayah dia. Buang sampah lagi. Mak nak buang apa lagi? Buanglah apa yang ada tu, buang. Ni tolong ni. Kalau suruh ayah dia susah kan? Orang lelaki ni dia gemar kalau suruh buang sampah, dia buang yang dekat plastik tu je. Yang dalam singki itu semua luar bidang kuasa. Nampak? Kan, orang perempuan lain masuk kemas tu buang sampah, maka dia cari lagi apa lagi boleh buang. Itu beza, memang beza. Tetapi itulah yang dikatakan sebagai istilah orang Pulau Indah kata tu, reciprocal process. Bagus. Saling lengkap melengkapi. Macam tu. Kemudian lingkungan sosial yang sihat, bi'ah salihah, pergaulan yang sihat. Nak sihat, datang masjid, jumpa orang baik-baik, insya-Allah. Nampak tak? Dan yang keempat, dekat rezekinya. Ciri-ciri ibu bapa cemerlang, akhlak mulia, berakhlak mulia dan juga beradab. Macam itulah. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, pegah dek budi dengan bahasa. Jaga akhlak, jaga adab, cakap pun elok. Assalamualaikum pakcik tumpang lalu. Baiknya budak ni. Siapa ni? Anak siapa tanya. Nampak tak? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elok baik dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam tu. Iya. Betul kan, jalan menunduk. Orang dulu ingat tak? Assalamualaikum, salam. Ya cik, mak ada cik. Kita pun tutup TV. Makcik duduk cik saya panggil mak. Dia cakap dengan mak janganlah lama sangat, cerita tengah sedap ni. Maknya ni bukan orang ajak aku ni kahwin ni. Dah lamanya pula. Habislah cerita ni. Rupanya ya, habis cerita tu dah. Dulu mana ada rekod-rekod. Tengok TV tak ada. Kan tekan butang tu, baru keluar kan. Lepas tu besar peti apa kan. Ya. Sekarang, Assalamualaikum, salam. Mak ada cik, ikut belakang. Dia suruh makcik tu ikut belakang. Dah lah rumah teres, tengah pula tu. Ikut belakang, ketuk-ketuk, dah rumah India mana. Kira balik semula. Iya dah. Budak sekarang tak sama dengan budak dulu. Dulu ingat tak? Kita lepas maghrib jalan ramai-ramai pergi mengaji, nak pergi rumah ustaz ni mengaji. Tak kenapa rumah ustaz ni memang lalu kubur je, tak tahu kenapa. Yang ustaz ni kemana duduk kat kubur, dekat dengan kematian, katakan. Iya. Lalu kat kubur ramai-ramai kan, bawa rehal, bawa kitab. Apa tu? Takut betul dia. Kan? Iya. Sekali bang, lari, terlanjak pada rumah sendiri. Ini takut dulu. Kan? Budaya dia dulu. Sekarang ada orang dulu jalan ni, kalau salam cium tangan macam mana, bagi air, siap alas. Ni bagi air, siap alas, baru betul jemput minum. Orang tu saya ingat arwah atuk tu. Arwah atuk sini Wak Rais nama. Kalau bagi air macam ni dan dulu memang dah lemparnya pecah, macam miskin sangat. Memang miskin pun. Cuma maksud miskin itu miskin adab. Itu sebab bagi orang perempuan, bagi suami, bang jemput minum bang, oh betul suami ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih lah. Kosong ni. Dia kosong ni. Bukan nak minum sangat, nak tunjuk contoh. Ini bagi suami minum, bang jemput minum bang. Kau ingat ni kelab malam apa? Nampak? Itu benda tu kena jaga. Akhlak, adab. Nampak tak? Kan Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Anak murid senior, paling senior Imam Malik, namanya Abdul Rahman bin Qasim. Dia kata apa? Aku mengabdikan diri untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun, tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja.
Itu sebab bila orang datang kan, nak meminang anak dara orang, dia bawa cincin tanya. Dah bawa cincin tanya, bawa cincin tunang. Satu tu tanya je, satu tu nak tunang. Nampaklah. Bila bertunang kan, yang budak lelaki tu mana boleh datang? Adabnya, kau duduk kat rumah kau, tunjuk rumah aja. Ini dengan bersanding kali yang ini, heran betul. Tak malunya jantan. Kan, besok tak nikah barulah pergi. Kan? Orang Pulau Indah tak macam tu. Kan, orang Indah Pulau. Jadi akhlak ni mustahak. Akhlak mustahak. Itu sebabnya kadang tengok hari ni tak hormat. Contohlah tuan-tuan sikit lagi. Contohlah kan, balik kampung. Mana nak budak-budak muda kata nak balik kampung, nak main game je. Bawa balik kampung. Kita kena cakap dengan anak kita. Tuan-tuan, kita dah mati besok, anak-anak masih balik kampung walaupun kita tak ada kejayaan. Sambung silaturahim tu. Ini sekarang balik raya, kalau ziarah kampung tu balik raya ke pergi ziarah ni, mak ayah balik, macam kereta api anak ikut. Tapi bila kepala kereta api tak ada, anak tu tak balik dah. Itu yang masalah. Balik ziarah, ajar anak-anak kita. Kau jumpa macam dah kahwin kan, lepas kahwin, adab dah kahwin tu, suami ni dengan isteri ni mengadap mak ayah pengantin perempuan. Ayahnya pun cakap macam ni lah, dengan ini dia salam. Ayah serahkan anak ayah ni kepada kamu, jagalah dia baik-baik. Kalau dia buat salah, tegurlah dia elok-elok. Kalau boleh janganlah pukul dia. Ayah sendiri jentik pun tak pernah. Wahal dia belasah anak dia, kita teruk juga masa kecil dulu. Tapi nak bagi tahu waktu penyerahan tu kata, ayah pun tak pernah usir dia, janganlah kau pukul dia, jaga dia baik-baik, insya-Allah. Dan kalau anak ayah ni nak balik, nak jumpa ayah dengan mak sebab rindu, janganlah kau halang. Insya-Allah ya, insya-Allah saya tak akan buat. Masa tu buat penyerahan cakap. Nampak? Lepas tu bila dah kahwin, pesan kat dia, dah kahwin, pergi ziarah ni semua pak saudara, mak saudara belah perempuan, pak saudara, mak saudara belah lelaki, biar kenal. Ini Pak Long, ni Pak Ngah, ni Pak Cu, ni Pak Teh, Pak Lang, kenal. Ni mak ni adik mak, ni kenal. Ini kadang salam pak saudara pun tak ada. Masa nikah tu baru dah hilang pengantin, mana pergi jalan kereta api, bagi-bagi ambil gambar situ. Pergi kat Masjid Putrajaya, sana-sana tarik ngaun kat dinding. Haji tu habis wuduk dah 8 kali, pasal muka dah tengok dia. Nah, tu jaga tu. Ni akhlak. Kemudian berfikiran positif dan kreatif. Dalam rumah tangga positif, tak ada sangka buruk, kreatif, sentiasa fikir jalan nak membahagiakan keluarga. Jadi teladan yang baik, tegas dalam mendidik anak-anak, jangan biar, jangan. Jaga keselamatan keluarga, jaga ikhtilat, jangan bebas sangat. Hari ni tu sebabnya ada peraturan kan sekarang di pejabat-pejabat, tak boleh lagi panggil dia B, Hani, Ling. Banyak sekarang tak jaga ikhtilat ni. Itu yang saya cerita tu, ada satu pejabat awam tu, itu kena tindakan. Dia boleh bagi dekat staf dia hadiah baju dalam. Kena tuan-tuan. Dia boleh main-main mesej, dia niat bergurau, tapi agak-agak lah tu isteri orang bergurau tu. Cantiklah badan you, geram rasa nak peluk. Orang perempuan kalau bos macam tu, jawab, minta tolong tuan jangan hantar mesej macam ni, boleh tak? Tuan hantar macam ni, mana tuan tak hormat dekat suami saya, tak hormat dekat ibu bapa saya, tak hormat kat saya, minta tolong sangat, biar dia tertampar sikit. Nanti takut kena kerja, rezeki Allah bagi, kena jawab. Kalau tidak dia akan meleret. Suami you tak ada, bolehlah kita tidur sama malam ni. Apa tu? Kan? Memang ada kes macam tu. Bila tak jawab, suami terbaca pula mesej tu. Ada apa-apa ke kau ni? Kau boleh diam lah, kau setuju ke apa? Dah jadi hal. Jaga. Kemudian mendoakan kebahagiaan keluarga, jaga marah ni marah keluarga, luangkan masa bersama keluarga, dengar dan terima pendapat anak-anak, prihatin terhadap keperluan ahli keluarga, nafkah jaga dan sebagainya. Itu tuan-tuan orang Muslim.
Macam saya sebut tadi, macam mana pun ikut syariat Islam. Paling baik sekali ikut Nabi. Macam mana Nabi? Nabi takkan menyusahkan ahli keluarganya untuk benda-benda yang dia boleh buat sendiri. Nabi tekankan dekat dalam khutbah takhir Nabi. Nabi kata, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Apabila telah disempurnakan hak kamu kepada hak dia kepada kamu, maka sempurnakanlah makanan, pakaian dan tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Nabi ajar suruh bagi dengan kasih sayang. Bukan bagi dia nak ambil duit ni memekak, tak. Nak ambil lah, sedilah terima duit ni pada abang, I love you, macam tu. Kasih sayang. Nampak tak? Kita kena buat tu. Berlemah lembut lah Nabi kata. Dan sambungan Nabi sebut apa? Berlemah lembut lah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Itu dia. Banyak lagi tuan kalau nak apa. Jadi maknanya kita kena sambung lagi dalam ceramah yang akan datang. Mana kena panggil lagi. Sebab saya faham tu, cara berkipas, cara tenung, tapat tu saya faham. Itu tanda saya tidak boleh melanjutkan dengan lebih panjang lagi. Itu tuan-tuan dan sekalian, mana kita buat. InsyaAllah tuan-tuan sekalian. Ingat, bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Ingat, manusia yang paling kaya kata Nabi adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Syukurlah dengan apa yang Allah kurniakan. Allah bagi isteri, Allah bagi anak-anak, Allah bagi suami. Jagalah dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Saya memang gomar dengan pantun tuan-tuan. Itu yang hari tu bila budak tu bagi pantun tu saya tunggu. Pengacara majlis dan seprogram tu. Berarak awan berbalam petang, berarak di celah pepohon ara. Tinggi betul pohon ara tu sampai colah. Awan tu boleh berarak ke colah pokok tu. Membohong untuk pantun kau ni juga tu kan. Yang seorang dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Kau naik kereta jumpa Kuantan dulu, masa bila kau singgah Lipis? Bohong ya kan. Yang seorang tu lagi lah, dari Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Kau ikut jalan mana? Melampau mohon. Aduh, susah tu. Ya isah tuan. Jadi tenang-tenang air laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut. Jasa baik pihak masjid menyebut hari ni, rasa nak jujur.